أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tindakan Fatihah untuk mak ayah kita, adik-adik kita, seluruh saudara kita, guru-guru kita, muslimin muslimat, amin minain seluruh ini dalam Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, terangkanlah hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan dunia akhirat kami, wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana, hilangkanlah kekeliruan pada lisan kami, kurniakan kami kelancaran, kefahaman, kekuatan iman, kami membaca, memahami dan mengamalkan apa yang kami pelajari pada ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah kurniakan pada pagi ini. Sama-sama kita membuka muka surat 598. Melihat kepada surah lazim terlebih dahulu sebelum kita sambung kepada Suratul Mursalat. Iaitu antara surah yang banyak didendangkan ataupun diperdengarkan ketika bulan Ramadan, iaitu surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr itulah di Ramadan ya. Memang antara salah satu sifat para tabi'in, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila sebut Ramadan 6 bulan sebelum dia dah sedia. Kita nak tahu senang, Ramadan akan datang bulan berapa? Bulan 3. Bulan 3. Sekarang ni bulan 10 kan? 11, 12, 1, 2, 3 5 bulan.
Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kesempatan Ramadan yang seterusnya, kerana antara kelebihan Ramadan itu sendiri dapat kita masuk khairum min alfi syahr, kan? Iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alfun, sebab itu biasa sebut alaf baru, kan? Alaf baru itu alfun tu 1000 sebenarnya. 1000 kalau 2000 alfaini ya. Alaf tu tahun, ribu, alaf baru, alfi syahr. Ayuh, kita lihat. Kita masuk lagu Jiharkah pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, surah Al-Qadr ini adalah salah satu surah yang apabila dibaca, keutamaannya adalah dia ada persamaan dengan surah Al-Asr. Apa persamaan dia? Ujungnya semua ada huruf Ra. Jadi mestilah kita menzahirkan sifat huruf Ra, getaran ataupun bunyi Ra tu kena ada. Sebab itu kalau sesiapa pun, katakan kalau orang Arab, kalau anak murid dia baca, kalau anak murid dia tu pakai purdah, tutup mulut, orang tu kalau dia tutup mulut, kalau dia baca contoh inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada tak ra-nya? Tak ada. Tak nampak mulut pun boleh tahu dia tak buat ra. Sebab itu guru tidak syarat untuk tengok mulut anak murid. Tidak syarat. Kalau guru yang mahir, dia tak tengok, dia buta pun dia boleh tahu orang ni muncul ke, orang ni buat ra ataupun tidak. Qadr itu sudah pasti dal sahaja. Qadr barulah ada. Maka pastikan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Cuba. Lailatul Qadri khairun
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dia kalau ramai-ramai baca jelas bunyi dia amr bila ramai buat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey. Bukan fajr. Itu je ya habis, tapi dia macam nak membesar kan. Fajr. Fajr. Lepas tu sebab kita nak sebut ra, kita nak sebut rambut ataupun roti. Tolong ambil kita ada depan tu ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mim masuk kaf, bunyi macam mana? Kalau masuk kaf kita tarik min. Dia bukan miu miu. Itu dah tebal. Tak tebal. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Cuba. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iya. Pastikan mata. Mata bukan moto, itu mo. Ma. Mata. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
kita buka buku surat 580. Kita sambung. Oh ya, saya punya hidung tu sembik pula ya. Seseorang apabila dia hidung dia tersumbat, sesama, maka bacaan suara kurang kemas tetapi masih lagi makbul kan? Boleh. Kita dah bahas sebelum ni berkenaan dengan hukum menjadi makmum kepada orang yang sengau. Orang yang sengau. Tapi kalau yang terbaik itu adalah dielakkan. Sama juga orang yang pelat kan? Orang yang pelat. Selagi ada orang yang tidak pelat, tolak orang yang tidak pelat. Kaedah je begitu ya. Tak boleh untuk kita mengutamakan, walaupun dia anak siapa pula, tapi selagi mana ada yang lebih baik. Okey, kita tengok surah Al-Mursalat. Hari itu kita sampai ayat ke-6. Kita ambil balik dari pertama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Wal mursalati 'urfa. فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع. Macam mana bunyi? Lawaqi'. Itu tak boleh, bukan ke'. Ke' ni macam dek, ke'. Pokok dek kau. Dek tu. Bukan dek, dia bukan kek. Maka kena sebut qi. Qi dulu. Lawaqi'. Lawaqi'. Qi. Dengar bunyi qi baru masuk ain. Innama tu'aduna lawaqi'. Cuba. Innama tu'aduna lawaqi'. Kan dia senang ke. Semua huruf yang semuanya berbaris bawah lepas tu masuk ain, memang berisiko sikit. B, ba baris bawah masuk ain, jadi B, bi', bi'.
Kalau ta baris bawah masuk ain jadi ada te ti fokus ti dulu, qi dulu, li dulu, mi dulu, barulah masuk. Iya. Fa idzan nujumu tumisat, fa idzan nujumu tumisat. Huruf tu dengan tu, ta baris depan dengan to baris depan. Macam mana kita nak bezakan? Huruf ta dia lebih tebal daripada ta. Tumisat, tumisat itu tu bukan tu. Tu lebih tebal sikit. Fa idzan nujumu tumisat, ada hujung dia sat, ada bunyi habas ta. 1 2 3. Fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzal jibalu nusifat. Itu ada bunyi. Wa idzar rusulu uqitat wa idzar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li ayyi yawmin ujjilat. Jangan on itu ain huruf a. Li ayyi yawmin ujjilat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl li yawmil fasl. Salah. Fasl bukan fasl ini bukan pasal. Fas. Selepas fas kena ada liyaumil fasl. Cuba liyaumil fasl. Jangan cari fasl. Jangan fasl. Fasl bukan fasl. Fasl liyaumil fasl liyaumil fasl. Ya. Tidak, sebab ada lam. Sama macam wal asr. Kalau dia ri ke al-qadr pun sama juga, hujung tu bukan dia. Semua huruf yang sebelum huruf terakhir, huruf itu mati barisnya. Ni macam ni. Huruf yang terakhir bagi ayat ke-13 adalah huruf lam, kan? Sebelum huruf lam huruf sad. Sad berbaris mati. Setiap yang berbaris mati pada huruf yang terakhir, huruf kedua terakhir, maka huruf terakhir mestilah dizahirkan bunyi akan menandakan kehadiran ataupun kewujudan huruf tersebut. Kalau tidak ada bunyi, kesalahan kecil ke besar, kesalahan besar, menggugurkan huruf, maka dia tak ada di tempat tersebut kalau kita tak menzahirkan. Kena ada bunyi liyaumil fasl liyaumil fasl wa ma adraka ma
fasl wa ma adraka ma yaumul betul. Kalau tak ada punya fas itu tak ada. Tapi jangan sampai melantun fasl, itu dah melantun. Fasl tak ada. Fasl bunyi je. Wa ma adraka ma yaumul fasl wa ma adraka ma yaumul fasl. Kalau kita perasan, pembacaan kita bergerak, kita menggunakan kaedah menggerakkan suara pada maksud-maksud yang sesuai, maksud-maksud yang bagus untuk kita. Contohnya tadi kita ambil ayat ke-9, wa idzas sama, wa idzas sama, kita naik suara. Apa maksud sama? Langit. Maka suara pun melangit. Contoh ayat mana yang sesuai untuk ditinggikan suara sikit-sikit. Ayat berkenaan dengan, contohnya guru saya pernah belajar dulu, itulah ayat kalau langit, samawat, sama, suara naik sikit. Ataupun ayat azab, azaban syadida, baik, gitu. Ataupun azabi jahannam, baik. Sebab tekankan pada maksud ayat. Kita cuba lihat ayat 9, 10, ayat 7, 8, 7 hingga 10. 7 hingga 10. Sila. Ayat ke-7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Ayat 8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan. Ayat ke-9. Dan apabila langit terbelah. Ayat ke-10. Dan apabila gunung ganang dihancurkan menjadi debu. Sudah pastilah hari ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terjadi, sama ada kita masih lagi hidup ketika itu ataupun kita telah kembali ke tanah. Itulah dia hari kebangkitan. Bagaimana disebut dalam surah At-Takwir juga menyebut wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh, bintang terlampau jauh daripada kita, tapi dia berjatuhan, saling jatuh. Tidak pernah kita menyaksikan dan merasakan perkara tersebut. Sebab itu orang yang bagus itu orang yang banyak ingat akan kematian, takutkan hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 1 hingga 5 tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada perkara yang ghaib, benda yang belum datang, antaranya inilah. Sebab tu kena mula kira-kira. Kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, semalam saya buat kira-kira, sebab Nabi sebut umur umat aku 60-70 kan, yang lebih itu tak berapa ramai. Kalau orang itu 70 tahun umur dia,
Kalau satu hari dia tidur 8 jam, contoh 8 jam tidur 8 jam itu adalah 1/3 hari kan. Satu hari berapa jam? 24. 8 kali 3 24. 1/3 kan. Kalau orang tu tidur 1/3 jam 1/3 daripada hari je 8 jam kan? Kalau umur 70 tahun, sesungguhnya dia telah tidur selama 70 tahun, dia dah tidur 18 tahun. Tidur sahaja. 18 tahun tidur. Kalau tidur 8 jam. Itu belum cerita tidur dalam kuliah, tidur dalam keto kan. 1/3. Tolak lagi masa itu 18 tahun. Agak-agak kita umur kehidupan 70 tahun, kita ada umur 70 tahun. Adakah seluruh kehidupan itu kita 70 tahun itu kita buat ibadah kepada Allah? Kita tolaklah umur baligh contohnya kan. 70 tolak 15. Tinggal 55 tahun. Tolak waktu tidur 18 tahun. Tinggal 37 tahun. Ada setengah orang dia merasakan banyak dia buat ibadah kan. Tolak tidur lah kita buat ibadah. Tolak balik 37 tahun beribadah. Adakah penuh dengan ibadah? Tak juga. Tolak burak-burak berapa minit? Satu hari borak-borak ada 5 minit. Oh, tak ada. Berjam juga tu. Kan? Kumpulkan. Tolak borak-borak. Tolak lagi lama. Sekarang ni apa dah? Tengok telefon. Sebab itu tengok telefon, tengok TV, burak, kopi, itu dah tolak 10 tahun contoh. Tinggal 27 tahun beribadah. Ibadah tu belum tolak. Yang mana yang tak khusyuk. Yang mana yang setengah orang, ustaz saya mula fokus ataupun mula ibadah secara serius ini mula umur 40 tahun. Kalau setengah orang, saya mula jaga waktu solat saya ni, jaga solat betul 5 waktu saya rasa umur 35 saya baru jaga. Itu belum tu cerita tadi. Jadi sebenarnya kita hidup 70 tahun, kita bukan beribadah 70 tahun. Sebab tu sikit dia. Jangan pernah merasakan kita ni ibadah banyak sangat. Tak ada. Tak. Sebab tu orang kadang-kadang dia pergi ceramah, kuliah apa semua kan. Kadang dia tengok masa, dah 45 minit dah. Dah sejam dah ni belajar dah ni. Dia kan? Dia tak kira sebenarnya sikit sangat kita ibadah kepada Allah. Sebab itu yang terbaiknya adalah niatkan semua yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di masjid. Masak nasi itu niatkan kerana Allah, maka dia jadi ibadah. Ya? Kalau borak nak jadi kerana Allah benar. Borak tu kena ikut apa yang Nabi ajar. Borak perkara manfaat. Masjid iktikaf. Ingat iktikaf. Masjid iktikaf. Iktikaf ke rumah masing-masing boleh. Tidur menjadikan tidur yang ibadah boleh tak? Boleh. Macam mana? Niatlah. Apa niatnya? Niat untuk mengumpul tenaga untuk beribadah. Kena tidur kan? Kan ada seorang sahabat, beberapa sahabat tu dia sebut, dia tak puas hati dengan Nabi. Dia cakap, Nabi tu lain lah. Nabi kita kena
aku nak berpuasa setiap hari dan tak makan, tak berbuka. Yang seorang ni pula, aku tak nak kahwin. Aku tak nak kahwin. Perempuan ni apa membuatkan tak khusyuk ibadah apa. Lepas tu seorang tu pula dia kata, seorang nak puasa tak buka, seorang tak nak nikah, seorang lagi tak nak apa, puasa tak nak apa lah, lupa lah. Ada 3 orang sahabat. Lepas tu Nabi sebut tak nak tidur. Dia tak nak tidur. Maka Nabi sebut ana asum wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan juga atazawwaj, dan aku bernikah, dan juga aku juga tidur. Maka Nabi menyebut hujung hadis tu, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku bernikah. Ada setengah orang merasakan pernikahan itu banyak mendatangkan dosa kepada dia. Sepatutnya dia boleh menjadi ladang pahala. Senyum dapat pahala, buat semua kebaikan kepada pasangan, kepada anak dan sebagainya, berapa banyak boleh dapat pahala. Maka janganlah pernah kita merasakan umur-umur yang berbaki ni, jangan rugikan umur. Sebab kita dah banyak masa lama yang rugi dah kan. Janganlah kita ada dah kelas sejam, 2 jam, 3 jam, cuba kira kelas agama kita, kalau kelas Al-Quran yang baca kita berapa jam seminggu ada berapa jam, 24 darab 7 ada 168 jam. Berapa jam tu Quran? Kita kira dah 168 tu berapa jam tu Quran, contoh. Maka jadilah manusia yang bijak, menghargai masa-masa yang berbaki. Seterusnya 15, wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Ya, kebiasaannya orang akan baca mukazzibin, itu huruf zai. Kalau kita baca mukaz, ada bunyi. Jangan ada bunyi, kena keluar lidah. Bila keluar lidah automatik tak ada bunyi. Wailun yawmaidzil, kat situ dah keluar lidah dah. Yawmaidzil lil mukadzibin. Cuba. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin.
15, 16. Terjemahan. 15. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. 16. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Satu lagi 17. 17. Lalu kami usulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Orang terdahulu telah binasa. Siapa? Abu Lahab telah binasa, Abu Jahal binasa, Fir'aun, Qarun, Haman, semuanya telah binasa. Taghut, kan, yang berlaku zalim, yang dulu-dulu semua dah binasa. Tetapi yang akan datang pun sama juga. Orang dulu dah masuk kubur. Sebab itu kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk bila orang meninggal apa buat? Keutamaan bila ada orang meninggal kita kena buat apa? Keutamaannya adalah wa idza mat fa atbi'hu, iaitu solat, dan yang kedua adalah ikut dia, kata Nabi. Ikut pergi mana? Ikut pergi kubur. Ikut pergi ke kubur. Orang yang solat sahaja dapat berapa? 1. Orang yang solat dan ke kubur dapat 2. 2 apa? 2 kira. Maka antara salah satu sunnah juga yang boleh kita amalkan bila datang ke kubur yang mungkin tidak ada budaya pada orang kita, apa salah satu sunnahnya? Kalau pergi kubur apa nak buat? Bagi salam. Itu biasa kita buat lah. Lagi bila pergi ke kubur, sama ada orang yang meninggal, baru meninggal, pengumuman, ataupun kita pergi kubur bila-bila pun, sunnahnya adalah buka selipar. Sebut tak? Buka selipar. Pernah dengar? Tak pernah. Pernah satu hari Nabi berada di perkuburan dan sahabat juga. Maka Nabi lihat ada sahabat yang pakai selipar. Nabi suruh buka tanggal selipar tu. Buka selipar. Jangan buat. Lepas ni bila ada pengumuman, imam boleh sebut talqin tu kan. Tuan-tuan, puan-puan, antara salah satu sunnah talqin, sunnah ketika dikubur adalah buka selipar. Merasakan dipijak di bawahnya adalah tanah. Kotor lapor masuk, kita semua akan masuk ke sini. Sebab itu tidaklah diajarkan untuk ada, dulu-dululah ada mungkin apa dia, kalau sebahagian kubur itu dia ada, dia siap buat tempat duduk elok kan, cantik tempat duduk apa semua kan. Tidak. Tapi kalau orang tu tak sihat, maksudnya tak boleh nak duduk bawah, pakai tongkat dan sebagainya, tu lain lah. Dia bawa kursi sendiri kan. Tapi lepas ni sampai kubur, buka selipar, jalan tanpa selipar, supaya kita akan merasakan tangan-tangan ini, kaki-kaki kita ini rasa tanah tu akan kembali kepada tanah. Seperti puisi Buya Hamka, antara ulama tafsir yang tersohor di Indonesia. Manusia itu lahir, dijadikan daripada tanah, makan dengan hasil tanah, dan akhirnya akan kembali ke tanah. Tetapi ketika hidupnya masih bersifat langit, itu kata orang bijak pandai, ulama, ayatnya pendek tapi berkesan.
cipta dari tanah, makan dengan hasil tanah, akan kembali ke tanah. Tapi bila berjalan bersifat langit. Bersifat langit apa dia? Sombong. Tengok kereta orang lain merendahkan orang, tengok orang lain merendahkan orang itu. Ya. Saya pernah menghadiri satu majlis kawan yang sangat berguna, tapi suka menjadi imam untuk buka masalah. Kalau dia tak pernah duduk, jadi macam mana dia? Tak kasih duduk. Betul. Ada sebahagian benar. Saya beberapa hari lepas pun rasa ada sebahagian tempat tu dia sebut orang lain tak boleh duduk. Yang duduk siapa? Tok Imam. Tok Imam duduk. Tok Imam duduk. Yang lain jangan duduk. Duduk ataupun tidak sebenarnya mungkin husnudzan, antaranya adalah untuk mengelakkan masing-masing cari pot duduk. Yalah. Cari pot duduk, akhirnya dia duduk kat mana? Atas kubur duduk. Saya kira itu hikmah dia, kebiasaan. Sebab semua nak jaga kain macam tu. Melainkan dia sebut duduk, siapa nak duduk boleh. Ambillah tempat yang jangan, tempat-tempat yang boleh diduduk. Duduklah di atas tanah tu. Itulah manusia, dia pergi ke kubur untuk ingat mati, tapi dia lebih pentingkan kain baju. Macam mana nak basuh pun itu tak ingat mati dah tu. Maka biasanya orang dulu kalau sebahagiannya tu, kalau saya kecil-kecil dulu kan, sampai kubur tu buka selipar bila nak duduk atas duduk atas sipar tu kan, duduk atas sipar. Sama juga jadi tak ada masalah siapa nak duduk, siapa nak berdiri. Tu yang saya kata tadi, pokok dekau lah. Siapa nak duduk pun nak berdiri, dia tak ada lah satu arahan khusus untuk duduk atau berdiri, tidak ada. Gitu. Boleh lah tempat ni buka sipar. Buka sipar. InsyaAllah kita berhenti pada ayat yang ke-19 pada pagi ini, untuk mengambil bacaan dengan lagu Tarannum Jiharkah, bacaan secara ringkas, murattal sahaja, bacaan berlagu, dan kita masuk sikit beberapa munasabah ataupun i'tibar pada ayat yang telah kita baca. Wallahu a'lam. Sama-sama kita buka doa penghabisan insya-Allah. Saya baca, kita ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina, Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah doa yang kita baca. Wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran. Itu dia, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami dengan tilawah pembacaan Al-Quran. Tapi Nabi tak ada sebut benda tu. Yang Nabi sebut yang sebenarnya adalah satu huruf dapat 10 pahala kan. 10 pahala, bukan hapus dosa. Apa pula dalil untuk hapus dosa tu? Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Perkara-perkara baik buat, dia akan menutup lubang-lubang dosa. Jadi cara memadamkan dosa adalah minta ampun kepada Allah. Kalau dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Yang pertama minta ampun. Yang kedua adalah banyakkan amal soleh. Sebab tu kalau orang tanya, macam mana Ustaz dulu solat saya ni tak jaga apa semua, apa nak buat? Qadha, lepas tu amal soleh, amal soleh, amal soleh. Niat amal soleh tu tutup. Sekarang ni bayangkanlah, kita ada lebih kurang, contohlah ada 1 juta lubang. Jangan fikir ada 100 lubang. Ada 100 lubang je yang rasa dah cukup dah tu. Cuba bayangkan 1 juta lubang. Ataupun kita katakan ada 100,000 lubang dengan Allah. 100,000 ya, ada banyak lubang. Lubang-lubang dalam beramal. Baca Quran, lubang dia 100,000. Dulu kurang baca Quran, kurang belajar, dah tutup. Maka kita, bila kita baca tu, ya Allah bagilah kesusahan yang kita baca ini, hapuslah dosa-dosa yang lama, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.